Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada pensyarah kami Dr. Rosita dan rakan-rakan sekelas sekalian. Saya merupakan wakil daripada kumpulan 3 untuk membentangkan kajian kami yang bertajuk Bahasa Melayu Tinggi dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam pembangunan negara Malaysia ke arah status negara maju. Saya akan mulakan dengan menjelaskan latar belakang kajian. Jadi, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di negara Malaysia. Dalam pada itu, bahasa Melayu tinggi termasuk dalam kategori bahasa Melayu di mana ia mempunyai aspek yang lebih tinggi berbanding bahasa Melayu biasa yang kita gunakan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, terdapat cara penggunaan bahasa Melayu apabila berada di dalam situasi rasmi yang melibatkan orang-orang penting, di mana perlunya penggunaan bahasa Melayu yang terkawal dan umum. Pada era pasca kemerdekaan ini, bahasa Inggeris telah dikenali sebagai bahasa kedua dan mempunyai kesan yang signifikan dalam pelbagai aspek pembangunan negara. Hampir sama taraf seperti penggunaan bahasa Melayu, hal ini telah dikaji oleh Nurul Haida binti Rizwan, seorang pensyarah di UPSI, di mana kajian menunjukkan bahawa kekerapan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris masing-masing adalah 47.9% dan 43.7% berbanding bahasa asing lain yang wujud di Malaysia. Sebagai contoh, kita dapat lihat penggunaan kedua-dua bahasa ini apabila melibatkan hal ekonomi, pelancongan, akademik dan sosial negara. Hal ini akan diterangkan dengan lebih lanjut dalam bagaimana kedua-dua bahasa ini memainkan peranan besar dalam pembangunan negara. Seterusnya, saya akan menjelaskan konsep negara maju. Negara maju merupakan negara-negara yang mempunyai tahap pembangunan yang tinggi berdasarkan ukuran-ukuran yang tertentu seperti dari segi politik, ekonomi dan sosial. Antara ukuran-ukurannya adalah negara yang terancang, infrastruktur baik, sistem pendidikan, dan pendapatan dan politik negara stabil. Malaysia kini berupaya mencapai pencapaian signifikan dari segi ekonomi dan sosial meskipun masih mempunyai cabaran yang perlu diatasi. Dalam kajian kami, terdapat dua objektif, iaitu yang pertama, mengenal pasti peranan bahasa Melayu tinggi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam pembangunan negara Malaysia ke arah status negara maju. Yang kedua, membincangkan penggunaan serta usaha memartabatkan bahasa Melayu tinggi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam pembangunan negara ke arah status negara maju. Antara kaedah kajian yang kami gunakan adalah yang pertama, kaedah kepustakaan, di mana kami melakukan pendekatan kualitatif melalui penyelidikan sastra dan analisis dokumen. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam berkaitan bahasa Melayu tinggi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Kaedah yang kedua adalah kaedah rujukan laman sesawang. Kami melakukan pendekatan melalui penyelidikan artikel-artikel dari sumber yang boleh dipercayai. Hal ini untuk mendapatkan pemahaman mendalam dan pendapat dari pihak luar berkaitan bahasa Melayu tinggi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Agenda yang pertama dalam kajian kami adalah bahasa Melayu tinggi dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam pendidikan dan penyampaian ilmu pengetahuan. Jadi, apakah peranan bahasa Melayu tinggi dalam pendidikan dan penyampaian ilmu pengetahuan? Bahasa Melayu merupakan bahasa penghantar utama
dalam sistem pendidikan. Hal ini dapat menggalakkan pelajar untuk biasa berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Kebanyakan mata pelajaran di sekolah diajar dalam bahasa Melayu. Ini menggalakkan perkembangan kosakata pelajar dalam percakapan seharian. Dalam masa yang sama, dapat melahirkan generasi yang fasih berbahasa Melayu dan membentuk generasi yang memartabatkan bahasa kebangsaan. Bukan itu sahaja, ilmu pengetahuan mereka berkembang dalam bahasa kebangsaan dan menaikkan imej negara serta menambah baikkan kualiti pelajaran institusi-institusi pendidikan di Malaysia. Seterusnya, apakah peranan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan? Bahasa Inggeris sedang membangun sebagai bahasa antarabangsa. Ia merupakan bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi yang penting. Dengan menggunakan bahasa Inggeris, ia dapat meningkatkan kemahiran bahasa pelajar. Selain itu, ia dapat mendemonstrasikan tahap kemahiran pelajar di Malaysia dalam pendidikan serta membuka lebih banyak peluang pendidikan tinggi dan peluang pekerjaan. Bagaimana bahasa Melayu dan bahasa Inggeris saling melengkapi dalam pendidikan dan penyampaian ilmu pengetahuan? Yang pertama, penguasaan kedua-dua bahasa menunjukkan kemahiran dan kefahaman pelajar terhadap bahasa. Selain itu, pelajar fasih berbahasa Melayu mendemonstrasikan warga negara yang memartabatkan bahasa Melayu serta menjadi contoh individu berpelajaran tinggi dengan menguasai bahasa Inggeris. Seterusnya untuk agenda yang kedua, bahasa Melayu tinggi sebagai identiti kebangsaan. Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, bahasa Melayu diberikan status bahasa kebangsaan rakyat negara Malaysia. Perkara ini juga termaktub dalam Perlembagaan Malaysia pada tahun 1967 yang mengiktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Seiring dengan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1972, bahasa Melayu tinggi diperkukuhkan dan dimartabatkan melalui pengukuhan tata bahasa, perbendaharaan kata serta diberi penekanan tentang keluasan penggunaannya dalam bidang utama seperti pentadbiran, pendidikan dan komunikasi media. Perkara ini lebih memperkuatkan status bahasa Melayu tinggi sebagai bahasa kebangsaan negara yang seterusnya mengalami pembangunan yang terancang. Jadi, sudah diketahui bahawa bahasa datang bersama budaya. Bahasa Melayu tinggi menekankan corak kebudayaan dan tradisi awal usul negara. Penggunaan bahasa Melayu tinggi telah pun didapati dalam karya sastra masyarakat Melayu terdahulu dalam memastikan keberlangsungan budaya dan tradisi masyarakat Malaysia. Selain itu, bahasa Melayu tinggi mencerminkan nilai dan etika masyarakat Melayu melalui kesopanan tutur bahasa, kekeluargaan, nilai keagamaan serta hormat menghormati. Di samping itu, peribahasa dan pepatah sering mempunyai unsur-unsur nilai kehidupan, etika dan perbendaharaan kata yang luas, banyak mencerminkan budaya serta kehidupan masyarakat Melayu. Tambahan pula, ungkapan dalam adat dan upacara menjadi keutamaan kebudayaan dan tradisi masyarakat Melayu. Contohnya seperti pertabalan raja, pernikahan, adat bersanding dan lain-lain. Penubuhan Malaysia memberi impak penyatuan penduduk daripada pelbagai kaum. Ia menjadikan Malaysia sebagai negara kepelbagaian etnik. Bahasa Melayu diiktirafkan sebagai satu bahasa yang menjadi medium komunikasi utama
dalam kalangan rakyatnya semenjak Perlembagaan Malaysia pada tahun 1976. Dalam konteks sosial, berlatar belakangkan etnik yang berbeza, bahasa ini memainkan peranan yang signifikan sebagai bahasa persatuan yang memupuk sifat kesetiaan kepada negara. Selain itu, bahasa Melayu tinggi dapat menjadikan bahasa ini sebagai peneraju utama dalam medium komunikasi dengan menyediakan kefahaman antara masyarakat berbilang etnik serta menimbulkan sifat saling mendengar yang mengukuhkan sifat kerjasama dan perpaduan antara masyarakat. Seterusnya untuk agenda yang kedua iaitu bahasa Melayu tinggi sebagai identiti kebangsaan. Untuk agenda ini kami menjelaskan sejarah tentang bagaimana bahasa Melayu telah menjadi bahasa kebangsaan negara Malaysia. Selain itu, kami juga memberitahu bagaimana bahasa Melayu ini berkait rapat dengan warisan budaya dan tradisi negara. Selain itu, kami menjelaskan bagaimana bahasa Melayu mengukuhkan perpaduan nasional di Malaysia dan bagaimana ia menjadikan Malaysia sebagai negara kepelbagaian etnik. Seterusnya untuk agenda yang ketiga iaitu bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam membuka pintu kepada akses global dan memperluas peluang ekonomi. Untuk isi yang pertama, kami menjelaskan tentang penggunaan bahasa Inggeris dalam perniagaan dan perdagangan antarabangsa. Di dalam isi ini kami menjelaskan bagaimana bahasa Inggeris merupakan lingua franca dalam industri perniagaan dalam memperluas jaringan perdagangan dan meningkatkan ekspor Malaysia. Selain itu, ia dapat memudahkan perniagaan dan perdagangan antarabangsa serta meningkatkan daya saing Malaysia dalam arena global. Untuk penutup, kami menjelaskan bagaimana usaha ini dapat dilakukan iaitu dengan menyertai program atau seminar cara untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam konteks perniagaan dan perdagangan antarabangsa. Untuk isi yang kedua, kami menjelaskan tentang peluang pekerjaan dalam sektor ekonomi. Di sini kami menjelaskan bagaimana kemahiran bercakap dan menulis dalam bahasa Inggeris dengan baik adalah penting dalam dunia pekerjaan. Selain itu, kemahiran berbahasa Inggeris dapat mempertingkatkan profesionalisme. Kami juga sertakan statistik daripada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia tentang peratusan graduan yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Untuk penutup isi ini, kami memberitahu usaha yang dapat dilakukan iaitu dengan banyak berlatih dalam menulis dan bercakap bahasa Inggeris supaya dapat menyesuaikan diri dalam mempertingkatkan kefasihan. Di sini kami sertakan contoh syarikat-syarikat yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam konteks perniagaan dan kerjaya. Seterusnya untuk isi yang ketiga, dalam agenda yang ketiga, kami memberitahu tentang penggunaan bahasa Inggeris dalam sektor pelaburan asing. Di sini kami menjelaskan manfaat penggunaan bahasa Inggeris yang lebih kepada komunikasi antara satu sama lain. Selain itu, kemahiran bahasa Inggeris dapat meningkatkan kepercayaan dan perhubungan antara pelanggan, di mana
Dengan berbuat demikian, kita dapat melakukan negosiasi dengan baik. Selain daripada melatihkan diri berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, kita mempelajari cara untuk berkomunikasi dengan pelanggan yang juga penting untuk proses pelabuhan asing yang lancar. Seterusnya, agenda yang keempat iaitu bahasa Melayu tinggi dalam konteks rasmi. Untuk pendahuluan agenda ini, kami menjelaskan tentang bahasa Melayu tinggi yang kami telah pelajari di dalam kelas, di mana bahasa Melayu tinggi merupakan satu bentuk bahasa yang wujud dalam perkembangan bahasa Melayu. Selain itu, ia mendukung konsep budaya tinggi dan digunakan dalam situasi yang rasmi. Dalam isi ini, kami memberitahu bagaimana bahasa kebangsaan ini sebenarnya simbol nasional negara dan peranan-peranan bahasa kebangsaan. Untuk isi yang seterusnya, kami memberitahu cara meningkatkan penggunaan bahasa Melayu tinggi dalam konteks rasmi. Untuk agenda yang terakhir, iaitu bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dalam sektor pelancongan. Untuk isi yang pertama, kami memberitahu tentang promosi dan pemasaran pelancongan, di mana kemahiran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua amat dititik beratkan dalam promosi serta pemasaran pelancongan ke peringkat global. Selain itu, kami memberitahu bagaimana penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dapat menarik pelancong dari luar negara dan menjayakan aktiviti atau program dan acara yang merangkumi kebudayaan, perayaan kebangsaan, kesenian, sukan dan pameran. Ini secara tidak langsung menarik minat pelancong dengan kekayaan budaya dan tradisi Malaysia. Selain itu, untuk isi kedua ialah penerapan bahasa Inggeris dalam perkhidmatan pelancongan. Di sini kami memberitahu tentang bagaimana penggunaan bahasa Inggeris dapat mencapai kepuasan pelanggan, terutamanya pelancong luar negara, di mana kemampuan berbahasa Inggeris dalam kalangan rakyat Malaysia membantu meningkatkan tahap kepuasan perkhidmatan pelanggan yang membawa kepada penambahan kekerapan pelancong asing ke negara Malaysia. Untuk isi yang ketiga adalah peluang pekerjaan, di mana bahasa Inggeris membuka peluang kerjaya yang besar seperti pemandu pelancong, penyelia hotel dan agensi pelancongan, penterjemah dan sebagainya. Di sini kami dapat menjelaskan bagaimana ilmu berbahasa Inggeris itu dapat menarik lagi pelancong apabila kami memudahkan komunikasi mereka di Malaysia. Untuk kesimpulan, kami simpulkan semula kesemua agenda yang telah dinyatakan dan menyatakan hubungan kedua-dua bahasa yang dapat memberikan pelbagai faedah serta impak persaingan yang positif kepada Malaysia dalam era globalisasi terkini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.